Tapi okey tak? Dengar clear suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan rahimnya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi ini. Dan ini yang pertamanya diucapkan kepada yang amat dihormati Sahibul Samahah Datuk Seri Haji Muhammad Tamis bin Abdul Wahid dan seterusnya berbahagia Ustaz Muhammad Syukri bin Sulaiman, Ketua Perdana Mufti dan seluruh para urus dia dan para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah sekalian. Sebagai permulaan bagi memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini, mari bersama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat dan rahmatnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk kita meneruskan daurah kitab Matla' Al-Badrain wa Majmu' Al-Bahrain bagi jilid yang pertama. So insyaAllah seperti mana yang lepas kita berhenti pada muka surat yang ke-26. So hari ini kita akan teruskan pada muka surat yang ke-27. Tanpa melewatkan masa, dengan ini segala hormatnya dipersilakan kepada Fahim Bersama Datuk untuk meneruskan dan menyampaikan pengajian kita berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Yang berbahagia para pegawai di Jabatan Mufti Negeri Selangor khususnya Tuan Haji Muhammad Syukri, Ketua Perdana Mufti, yang berbahagia Ustaz Radhi selaku pengacara, Ustaz Abdul Wahid dan semua yang hadir pada pagi ini, para pendengar sekalian. Alhamdulillah, seperti mana yang sedia maklum, pada sesi yang pertama daurah kita telah membicarakan tentang kitab fiqh ini berkaitan dengan jenis air. Yang pertama ialah air yang suci lagi menyucikan. Kemudian yang kedua, air yang suci tetapi tidak menyucikan yang lain, ya. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung berkaitan dengan air yang mutanajjis, ya. Air yang mutanajis diartikan sebagai air yang di mana kurang daripada 2 kolah yang terkena najis, sama ada berubah atau tidak. Berubah dengan arti kata sama ada yang berubah itu warna ataupun rasa ataupun bau. Itulah perubahan yang selalu ada pada air. Ada 3 perkara, ya. Warna, rasa dan bau. Jadi yang berubah ni sama ada salah satu daripada 3 perkara itu. Dengan syarat najis tersebut adalah najis yang bersifat menajiskan air. Ya. Najis ni sebenarnya ada yang menajiskan dan ada yang tidak menajiskan, ya. Cuba kita baca dulu keterangan dia, ya, bagaimana yang dikatakan najis yang menajiskan air dan juga yang tidak menajiskan air. Keterangan alif. Jika benda ataupun najis tersebut tidak menajiskan air, contohnya apa? Seperti
bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya. Ya, binatang ada yang mengalir darahnya, ada yang tidak mengalir. Maksudnya kalau dibunuh pun tak ada darah. Contohnya apa? Seperti lalat. Lalat ketika hidup tu kita tangkap, kita tepuk dia, mati dia tak ada darah ya. Maknanya dia jenis tidak ada darah. Ataupun cicak juga dikategorikan sebagai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh. Kala, begitu juga lipas dan seumpamanya. Ya, tapi dengan syarat ia tidak sengaja dimasukkan ke dalam air tadi. Tidak sengaja dicampakkan, dia ambil dah mati tu dicampak ke dalam timba ke ataupun tong ke yang ada air. Kalau itu sengaja, maknanya air itu adalah menjadi air yang mutanajis. Tetapi kalau jatuh sendiri, katalah cicak tu mati di bumbung ke, ya, ataupun lalat tu diterbangkan angin, ya, kemudian masuk ke dalam air yang keadaannya kurang daripada 2 kolah tadi, maknanya air itu tetap dikira sebagai air yang bersih. Bahkan air itu tidaklah menjadi air mutanajis. Ya. Tetapi kalau sekiranya binatang itu yang jenis mengalir darahnya, sama ada masuk sendiri ke ataupun dimasukkan, itu tetap menjadi air mutanajis, ya. Kemudian perkara ba dikatakan najis yang halus, ya. Maknanya najis halus ni najis yang sedikit lah, yang tak boleh nampak oleh mata kasar, ya, yang tidak dapat dilihat oleh mata pertengahan. Apa makna mata pertengahan? Mata kita lah ni, mata pertengahan. Kalau pakai mikroskop, ya, ni ahli falak ni macam Ustaz Hardi tu, biasa tengok mikroskop alat tu kemungkinan boleh nampak lah debu-debunya tu, ya. Walaupun ia merupakan najis mughallazah, ya, contohnya katalah kita lalu dekat dengan najis mughallazah, sama ada kulit bangkai anjing ke ataupun kulit bangkai khinzir ke ataupun najisnya, ya, ditiup angin. Selalu kalau benda ditiup angin tu akan ada lalulah berterbangan dia punya debu-debu mughallazah tadi, ya. Maka kalau demikian keadaannya, oleh kerana halus, ya, tidak nampak, maka tidaklah menajiskan air ataupun sesuatu yang berbentuk cecair. Ini samalah bagaimana tuan-tuan, ya, dan puan-puan para pendengar sekalian, sekiranya katalah pada, ya, kita nak pergi ke masjid contohnya, ya, sedangkan kita tahu di depan tu tadi ada anjing kena langgau mati dah, ya, dah seminggu mati dah. Bau pun dah tak berapa ada, tapi dilanggar lori, dilanggar kereta, dilanggar motor, ya, berabuk. Ya, kita lalu nak pergi masjid ni pakai jubah, ya. Adakah boleh atau tidak kita sampai ke masjid nanti terus solat? Maka itulah dikira sebagai najis yang halus yang tidak dapat dilihat dengan mata pertengahan. Walaupun ia najis mughallazah, maknanya kita yakin walaupun kemungkinan di baju jubah kita ataupun pakaian kita, ya, melekat di situ najis mughallazah yang halus, maka ia tidak menajiskan pakaian dan juga tidak menajiskan air, ya. Tapi andai kata kalau kita lalu dekat khinzir ataupun anjing yang mati, kereta langgar, dia punya air yang air pekasam dia tu, yang bau tu, terpercik ke baju kita, itu nampak kan. Kalau itu memang confirm lah, ya, baju kita, ya, ataupun air ke, mana itu jelas menjadi yang dikatakan sebagai terkena najis mughallazah, dan kenalah buka ataupun basuh bagaimana cara mencucikan pakaian yang kena najis mughallazah, ya. Boleh, ya? Okey, seterusnya dibicarakan pula tentang sukatan air yang dikatakan 2 kullah, ya. 2 kullah ni maknanya kullah ni satu sukatan, ya, sukatan air yang kalau dimasuki oleh najis, ya, tidak akan terjejas sekiranya najis itu
tidak merubah apa tadi? 3 perkara. Warna, bau dan rasa, ya. Perkara 53, kadar 2 kulah, yakni ukuran 2 kulah ialah ada 4 keadaan, ya. Pertama, jika mengikut timbangan, air sekiranya kita timbang, berapakah berat air tu yang dikira sebagai 2 kulah? Dikatakan di sini 500 ritlin. Ritlin tu ialah kati. 500 kati Baghdad. Ya, orang di Malaysia sekarang tak pakai dah kati. Saya rasa di Baghdad pun lebih kurang sama je. Ya, sama. Sekarang dah pakai kilogram. Jadi berapa kilogram ni kalau sekiranya 500 kati Baghdad ni? Ya, mengikut ukuran 600 gram satu kati. Ya, 600 gram dia 1000 gram 1 kilo kan, 1 kilogram 1 kilo 1000 gram. Tapi kalau 600 gram itu adalah timbangan satu kati. Berarti kalau 500 kati berarti kira-kira 300 kilogram. Timbanglah, air seberat 300 kilogram adalah menyamai timbangan 500 ritlin. 500 kati. Itu yang pertama. Ya, kadar 2 kulah. Yang kedua, bagi tempat, andai kata kalau kita buat kotak lah ataupun simen, ya, ataupun apa-apa bekas yang berbentuk 4 persegi, maka ukurannya dikatakan 1 hasta suku. 1 hasta suku. Ini 1 hasta kita. 1 hasta daripada hujung tangan kita, hujung jari sampai ke siku. Ini dikatakan 1 hasta. Tambah lagi 1 hasta suku. Maknanya 1 hasta dibagi 4. Tambah lagi lah, ya. Begitu lebih kurangnya, ya. 1 hasta suku, panjang, lebar dan dalam. Maknanya kalau ukuran satu kotak ataupun kita buat dalam kotak berbentuk simen ke, ya, ataupun mungkin tin ke, ya, atau apa-apalah bekas yang ukurannya 4 persegi, ya, panjang, lebar dan dalamnya sama, iaitu 1 hasta suku. Itulah ukuran 2 kulah, ya. Atau yang ketiga, bagi tempat yang bulat, tempatnya dibuat mudawar, bulat, ya. Maka luas mukanya ialah 1 hasta dan 2,5 hasta dalam. 1 hasta dia punya luas muka dia, tapi dalamnya 2 hasta. Ya. Apabila luas mukanya 1 hasta, maka lilitan bulatan ialah 3/1/7 hasta. Ni andai kata kalau lilitan bulatannya luas mukanya 1 hasta, maka dia punya dalamnya, ya, lebih kurang 3/1/7. Ya, 3/1/7 itu adalah menggambarkan 2,5 hasta. Ya. Ini kalau ada ukurannya, Ustaz Radhi bolehlah buat akan datang, macam mana keadaan, dia punya ukuran 2 kulah kalau tempat ataupun bekas itu berbentuk bulat, ya. Dan yang keempat, bagi tempat 3 persegi, ni andai kata kalau tong tu 3 persegi, maka ukurannya 1,5 hasta lebar dan panjang, ya, lebar dan panjang, ya, lebarnya dan panjangnya artinya 1,5 hasta, dalamnya 2 hasta. Dalamnya 2 hasta. Jadi andai kata kalau kita nak menggunakan tempat yang berbentuk bulat ke 3 persegi ke 4 persegi, ini adalah menyukarkan kepada kita, ya. Lebih mudah, kita ambil contoh yang pertama iaitu 500 kati ataupun 300 kilogram. Saya terbaca pandangan daripada Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhali mengatakan
dua kulah ni mengikut pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili ialah 270 liter air. Ya, 270 liter air. Ini lagi mudahlah. Pandangan ulama kontemporari mengatakan, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dua kulah ialah kira-kira 270 liter air. Kalau botol air mineral yang biasa kita beli 1.5 ya, 1.5 liter, maknanya kalau 270 liter air tu berapa botol tu agak-agak ya. Bolehlah. Itu yang paling mudah untuk kita menentukan kadar dua kulah air yang dikatakan suci lagi menyucikan. Andai kata kalau termasuk ke dalamnya ya najis tetapi tidak merubah dia punya warna, rasa dan juga bau. Contohlah katakan air yang seberat 300 kilogram tadi ataupun 270 liter air tadi, termasuklah air kencing satu cawan. Ya. Termasuklah air kencing satu cawan. Bau berubah tak? Tak berubah ya. Rasa pun tak berubah. Ya, warna pun tak berubah ya. Jadi maknanya air itu tetap dikira sebagai air yang suci lagi menyucikan ya. Okey. Perkara 54, menyucikan kulit ya. Menyucikan kulit. Jadi kulit ni tuan-tuan ya adalah benda yang suci. Ya, sama ada kulit binatang yang halal dimakan ataupun binatang yang tidak halal dimakan. Ya. Kecuali anjing dan khinzir ya. Kecuali anjing dan khinzir mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i ya. Cara menyucikan kulit ya. Satu, kulit bangkai sama ada binatang yang boleh dimakan ya ataupun tidak. Ya. Sebab kulit bangkai yang tak boleh dimakan pun ramai peminatnya tuan-tuan ya. Kalau kita tengok ya violet yang ada pada tuan-tuan ni pun mungkin kulit buaya ya ataupun kulit ular ya. Boleh jadi bagnya kulit harimau, contoh ya. Jadi maknanya suci atau tidak? Andai kata kalau disamak ya, maka dia menjadi suci. Boleh menjadi suci apabila kulit binatang tadi disamak ya. Baik. Perkara 2. Cara menyucikan kulit ialah menghilangkan darah, daging dan semua yang melekat pada kulit yang membusukkan dengan sesuatu benda yang dirasa tajam atau kelat. Ini dia punya alat ya untuk menyucikan kulit tadi. Tak kira ya tuan-tuan ya, sama ada kulit tu kulit lembu yang disembelih ya ataupun kulit kambing ya ataupun mungkin kambing lembu yang dilanggar mati dia ya, kulitnya itu boleh disucikan ya walaupun dia berbentuk bangkai. Betapa pula yang halal ya, yang halal dimakan cuma dia mati tak disembelih. Sedangkan tadi saya katakan ular, buaya, harimau dan sebagainya pun menjadi suci sekiranya disamak ya. Jadi cara menyucikannya dengan menghilangkan darah. Andai kata kalau ada darah yang melekat di kulit belah dalam ya, ataupun mungkin ada dagingnya ya, dan semua yang melekat pada kulit termasuklah bulunya ya, termasuklah bulu dia. Sebab itu kadang-kadang kita tengok tali pinggang ya, tali pinggang daripada kulit harimau ada bulu ya. Sebenarnya bulu yang melekat pada kulit tali pinggang tadi tu mengikut mazhab Asy-Syafi'i dia dikira sebagai najis ya. Walaupun ada pandangan lain ya yang mengatakan itu tidak najis, tetapi kita ni berpegang kepada pandangan mazhab Asy-Syafi'i menyatakan bahawa selain daripada kulit ya, selain daripada kulit itu dikira sebagai najis, kecuali bulu macam mana tu yang tidak dikira najis? Sekiranya
bulu itu diambil ketika mana binatang itu masih hidup, ya. Kalau binatang itu masih hidup, dicukur, ya, maknanya bulu tadi tidak dikira sebagai najis, kecuali bulu khinzir dan juga bulu anjing, ya. Baik. Jadi dibuang apa dia? Darahnya dibuang, ya, kalau ada daging dibuang, dan semua yang melekat, ya, yang boleh membusukkan. Dengan apa alat tu? Dengan sesuatu benda yang dirasa tajam. Tajam di sini maksudnya mungkinlah pisau ataupun yang kelat. Orang kata seperti najis burung merpati. Najis burung merpati itu adalah boleh jadikan sebagai alat untuk menyamak kulit, ya, kerana dikesat, ya. Seperti juga tawas, atau buah manjakani, halba, ya, atau seumpamanya, walaupun berupa najis, walaupun alat tadi daripada najis pun boleh diguna untuk menyamak, kulit tadi, seperti tahi burung merpati. Jadi tuan-tuan, tahi burung merpati ni sensitif, ya. Kalau kena kat kereta ni Ustaz Radhi, cepat-cepat kena buang, kalau tak nanti cepat karat, ya. Dia memang agresif, dia punya kesan tahi burung merpati. Ya, rupanya dia menjadi alat untuk menyamak kulit hayawan untuk dijadikan sebagai menjadi suci, ya, setelah disamak, ya. Perkara 3. Ini yang dikatakan tidak suci walaupun disamak. Kulit anjing, ya, babi dan keturunannya, dan juga kacukannya. Kacukan ni maksudnya apa? Mungkin khinzir, ya, duduk sekandang dengan kambing, ya, ataupun duduk sekandang dengan lembu. Tiba-tiba kacukan daripada kedua binatang tadi adalah dikira sebagai mughallazah juga, ya. Walaupun bin lembu, ya, walaupun bin kambing, ya, kacukan keduanya maknanya tetap menjadi najis mughallazah, ya. Tidaklah suci walaupun disamak, ya. Yang keempat, kulit yang telah disamak mengikut cara-cara di atas tadi adalah suci pada zahir dan batin, ya. Sedikit bulu yang terdapat padanya adalah dimaafkan. Jadi maknanya kalau sekiranya adalah bulu selai, 2 helai, itu dimaafkanlah. Tapi kalau tali pinggang tu penuh sebelah luar kulit harimau, ya, dengan berbintik-bintik bintang-bintang pula, menjadi satu nilai tambah kepada harga barang tu, itu tak boleh lah. Itu tetap dikira sebagai najis, ya. Baik. Perkara 5. Ni. Perkara 5 ni adalah mengikut pandangan Imam Asy-Syafi'i, mengatakan bulu, ya, tulang, kuku, tanduk dan seumpamanya daripada bangkai, ya, ya, adalah najis. Ia tidak suci walaupun disamak, ya. Jadi begitulah juga, katalah contohlah kambing biri-biri, ya. Kambing biri-biri memang bulunya tu dijadikan sebagai pakaian, ya. Mungkin bulu biri-biri tu, ya, ditenun ataupun dibuat menjadi satu barang perniagaan yang nilainya pun tinggi. Tapi andai kata, ya, kalau sekiranya kambing biri-biri tadi telah mati, ya, kena langgar ke apa semua, jadi bulunya tetap najis, ya. Tapi kalau sekiranya diambil ketika mana hidup, dicukur, itu tidak dikira sebagai najis, ya, sebagaimana yang kita memahami dalam kaedah fikih yang mengatakan ma'ubina min hayyin, ya, ma'ubina min hayyin artinya fahuwa maitun, ya, tetapi telah pun ditakhsiskan oleh ayat Quran mengatakan wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha asasan, ya. Maknanya kalau bulu kasar, bulu lembut, ya, itu semua boleh menjadi sebagai satu
asas ataupun peralatan yang ia dikira sebagai suci. Ya. Baik. Seterusnya perkara 6. Yang dimaksudkan dengan bangkai. Apa dia bangkai ni? Dikatakan bangkai ialah binatang yang mati dengan ketiadaan sembelih yang diakui oleh syarak. Ya. Maknanya bangkai ialah binatang yang mati, walaupun binatang itu halal dimakan, tapi dengan ketiadaan sembelih yang diakui oleh syarak. Ya. Jadi maknanya kata kalau sekiranya binatang walaupun kambing ya, yang menyembelih siapa? Bukan Islam. Jadi tetap dia tidak diperakui oleh syarak. Ya. Jadi huraian daripada maksud bangkai tadi, alif, menyembelih binatang yang tidak boleh dimakan. Ya, seperti himar, bagal, ya, apa lagi? Kera, ya, harimau dan sebagainya. Ya. Ini maknanya walaupun yang menyembelih itu tok imam ke, tok mufti ke, tetap binatang ini tidak akan menjadi halal. Ya. Walaupun disembelih oleh orang alim. Ya. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan tulang. Tulang ni sebenarnya bukan alat untuk menyembelih binatang. Kenapa ya? Sebab tulang ni adalah mengikut hadis menyatakan tulang itu adalah makanan jin. Ya, kita tidak boleh cuba untuk mengkotorkan ataupun menajiskan tulang itu dengan sesuatu seperti darah. Ya. Saya pernah ditanya ya ketika mana imtihan dulu, ya, kenapa tak boleh sembelih dengan tulang? Saya kata kerana tulang itu adalah makanan jin. Okey. Lepas kita sembelih, lepas kita guna untuk sembelih, kita basuhlah bersih-bersih, letak balik kat tempatnya tu. Jadi ketika itu saya terdiam. Begini tuan, kita ni adalah kena ikut peraturan, ya, kena ikut peraturan, ya, sebab tulang ni dah dijelaskan dia bukan bukan makanan kepada orang, tetapi adalah ia sebagai makanan jin. Maknanya kita kena ikut peraturan, ya. Kena ikut peraturan dan kita kena patuh, ya, supaya kita tidak menjadi orang yang cuba untuk mentadniskan ataupun mengkotorkan sesuatu makanan walaupun bukan daripada kalangan manusia. Ya. Jadi amar di sini adalah amar dikatakan lit ta'abbud, ya. Amrun ta'abbudiyah, satu perkara, ya, yang kita diminta supaya patuh dan tunduk, kerana itu adalah sebagai satu perkara peribadatan, ya, yang mana kita harus ingat bahawa kalaulah kita sebagai manusia, ya, kita nampak katalah roti ke nasi, ya, tiba-tiba dicampurlah dengan najis, ya, dicampur dengan sesuatu yang tidak sepatutnya. Apa perasaan kita? Ya, apa perasaan kita? Kita lihat benda tu. Kita sebagai insan, ya, yang melihat makanan itu dicampur, makanan elok, ya, dicampur dengan najis, ya, kita pun tak setuju, kan? Kita rasa marah dalam hati kita. Begitulah juga jin-jin tu, kalau nampak makanan dia, ya, tiba-tiba kita guna untuk menyembelih kena najis pula, darah tu najis sebenarnya, tentu dia marah, ya. Jadi inilah yang dikatakan amrun ta'abbudi, perkara urusan peribadatan, ya. Jadi mana kita kena elakkanlah daripada menyembelih, dan tak sah pun menyembelih dengan tulang. Ta, yang ketiga tu ta, binatang yang disembelih oleh orang kafir yang bukan ahli kitab seperti majusi. Yang disembelih tu lembu, ya, lembu, kambing, ya, tapi penyembelihnya orang kafir. Kafir yang bukan ahli kitab, ya. Kafir yang bukan ahli kitab, ahli kitab
bangsa Yahudi dan Nasrani. Mana bangsa Yahudi Nasrani yang masih berpegang teguh kepada kitab Taurat dan kitab Injil. Ya. Tetapi kalau sekiranya Yahudi yang ada pada hari ini tak berpegang pun kepada Taurat dan Injil, Kristian tak pegang, maka kita tak boleh sembrono kita nak makan juga sembelihan mereka, ya. Tambah-tambah lagi kalau Majusi yang menyembelih, tentunya tidak halal kepada kita untuk makan, ya. Yang keempat, binatang buruan. Binatang buruan ni seperti mana burung ke ataupun binatang yang liar ke, ya, pelanduk ke apa semua, tetapi disembelih oleh orang yang sedang melakukan ihram, sedang berada dalam ihram umrah ataupun ihram haji, ya. Orang yang sedang ihram dia sebenarnya tidak dibenarkan untuk menyembelih binatang buruan. Tapi kalau menyembelih binatang ternakan boleh tak? Boleh. Sembelih ayam ke, ayam dalam kandang boleh. Yang tak boleh ni dia berburu, pergi ke apa nama ke padang Arafah, ya, daripada pagi lagi, ya, ni tengah hari ni belum ada lauk untuk makan, ya, dia nampak seekor kijang, maka dilastiknya, ataupun dipukulnya, sembelih, sedangkan kita ketika itu sedang berihram haji ataupun ihram umrah, dan sebagainya lah. Jadi maknanya tidak sah, haram kepada orang yang sedang ihram menyembelih binatang, ya, yang dikatakan sebagai binatang buruan, ya. Keterangan alif satu Roman, ya. Berdasarkan kepada pengertian bangkai tersebut, ya, tadi dikatakan bangkai, ya. Alif, anak binatang yang mati ketika keluar daripada perut ibunya kerana sembelihan ibunya, tidak kerana lain, adalah halal. Ini maknanya tuan-tuan, maknanya kalau dia kata kalau kita ni menyembelih lembu, ya, ataupun menyembelih kambing, kita tahu bahawa lembu tu lembu betina, lembu kambing betina, dia sedang bunting, disembelih juga, ya. Rasa-rasa kita nak juga merasa bagaimana daging lembu bunting, ya, ataupun kambing bunting. Sekali disembelih, ya, kemudian dilapah, di mana terdapat anak ataupun istilahnya janin lah, ya, janin anak lembu, anak kambing dalam perutnya. Setelah dibelah perut ibunya, maka mati anak tu. Apa hukum anak kambing tadi ataupun anak lembu tadi yang ada dalam perut ibunya? Dikatakan halal. Ya, kenapa? Kerana berpandukan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan zakatul janin zakatu ummihi. Maknanya sembelihan ibunya itu sudah merangkumi kepada sembelihan anak lembu yang di dalam perut tadi. Maknanya sembelihan janin itu adalah termasuk dalam sembelihan ibunya, ya. Kerana sembelihan tersebut dikatakan mengikut sembelihan ibunya. Oleh yang demikian adalah dikecualikan daripada hukum bangkai, ya, kerana ia tidak dianggap sebagai bangkai, ya. Tapi selalunya lah kalau di Malaysia ni, kalau nak sembelih kurban, ya, jarang orang kita sembelih kurban cari binatang betina, kan, jarang, ya. Tapi andai kata kalau dah tak ada pilihan, ya, itulah tinggal lembu dia nak kurban, tiba-tiba lembu tu didapati bunting, ya, lembu betina bunting, sembelih, ya, contoh, ya. Maknanya sah atau tidak dia punya kurban? Sah, ya. Okey. Yang kedua, jika keluar ia di dalam keadaan hidup. Bagaimana pula di sebalik yang pertama tadi? Yang kedua ni hidup. Sekali dah dibelah perut ibunya, didapati hidup. Tengok keadaan hidupnya macam mana. Pertama, alif,
ya, satu Roman ya. Jika hayatnya adalah hayat mazbuhah, ya, keadaan anak lembu tadi ataupun anak kambing tadi, hidupnya adalah hayat mazbuhah, maknanya nyawa-nyawa ikan lah. Itu ada terangkan bawah tu. Hayat mazbuhah ialah hidup sebentar, nyawa ikan. Maknanya dia mungkin bergerak sekejap lah tu, mati. Maka dikatakan juga halal dengan tidak perlu disembelih lagi. Ya. 2 Roman, jika hidup hayat mustaqirrah, ya, jika sekiranya hidupnya panjang, ya, habis dilapah ibunya pun dia masih lagi duduk, ya, tak lama dia berdiri, ya, boleh bergerak ke sana kemari, ya. Anak kambing ni dalam masa 2 jam boleh bangun kan. Kalau anak orang tak boleh. Anak orang sebulan belum tentu lagi boleh meniarap kan, Saradi. Tapi kalau anak kambing ni dalam masa 2 jam, ya, kalau sekiranya dia sihat, boleh tegak, boleh duduk, boleh berdiri, ya. Jika dikatakan hidupnya hayat mustaqirah, mana hayat mustaqirah apa? Hidup dalam keadaan kuat, pantas, ya, cergas dia. Maka kalau nak dimakan, maka hendaklah disembelih semula. Ya. Anak kambing tadi atau anak lembu tadi kena sembelih semula, ya. Baik, yang ketiga, mayat manusia. Ya. Mayat manusia. Sama ada manusia ini beragama Islam ataupun bukan Islam, termasuklah bulu atau rambut atau tulang adalah suci, ya. Itu keistimewaan mayat manusia, semuanya suci, ya. Walaupun suci, tapi kadang-kadang kita dalam keadaan ketakutan, ya. Tambah-tambah dengan keadaan suasana hari ini, ya, yang apa dikatakan pandemik COVID-19 ni, ya, nak dekat pun bukan tak berani, tak dibenarkan, ya. Apapun kita kena lebih berhati-hati dan lebih berwaspada. Okey, tuan-tuan, para pendengar sekalian, kita terus masuk kepada penggunaan bejana. Bejana ni bahasa lama, ya, iaitu bekas yang digunakan untuk menyimpan air, ya. Perkara penggunaan bejana 55 alif dikatakan hukumnya adalah haram menggunakan bekas, yakni bejana yang diperbuat daripada emas dan perak, ya. Dibuat bejana daripada emas dan perak, tujuannya apa? Untuk digunakan sebagai tempat makan, ya, sebagai pinggan ke, ataupun minum sebagai apa, cawan ke, gelas ke, dan lain-lain, ya, dan lain-lain, sama ada banyak ataupun sedikit, ya. Ini tidak diharuskan sama sekali, ya. Dengar suara tak? Halo? Sebab saya punya ni tukar gambar apa tak tahu ni. Dengar tu, dengar. Dengar, ya. Okey. Dikatakan, saya katakan tadi, maknanya andai kata kalau bekas ataupun alat, ya, seperti mana pinggan mangkuk ke sebagainya, yang diperbuat daripada emas ataupun perak, ya, digunakan, ya, untuk minum, makan dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram, ya. Clear tak dengar? Saya punya ni tukar gambar apa tak tahu ni. Okay, clear tak clear? Dengar? Dengar tu, dengar. Dengar, ya. Dengar. Sama ada banyak ataupun sedikit, ya. Dengar, ada suara? Halo? Gambar tak keluar lah. Yang kedua, satu, haram menggunakan pencelak mata, bekas celak, pencolok gigi, jarum, sudu, sikat, ya, bekas perasap, ya, perasap kemenyan ke ataupun apa-apa, dan seumpamanya, juga yang diperbuat daripada emas
dan perak, ya. Ini semuanya artinya apa-apa bekas. Halo? Ada? Masih ada gitu? Masih dengar lagi? Tak kuat suara? Clear Datuk. Boleh tak? Dengar. Begitulah juga seterusnya perkara yang ketiga, ba2 ya, ba2. Haram melakukan prasap dengannya. Maknanya digunakan bekas untuk merasap stanggi ke ataupun kemenyan ke, di mana bekas tu adalah diperbuat daripada emas dan perak, ya, kecuali darurah. Kecuali darurah. Kalau dalam keadaan darurah, ya, terpaksa, ya, kemudian tak ada benda lain yang nak digunakan, tapi tidak disengajakan, ya. Katalah umpamanya datang ke satu majlis, ya, tiba-tiba nak buat prasap untuk mewangikan suasana yang ada pada tempat tu, ya, dia punya stanggi dah ada, alat dah ada, tiba-tiba bekasnya tak ada, itu je satu. Jadi mana ketika itu adalah dikira sebagai darurah, tambah-tambah lagi kalau sekiranya manalah tahu tetamunya ada yang orang kenamaan yang memang dia jenis suka kepada benda-benda wangi macam ni, ya, kalau tak ada makruh pula dia. Jadi ketika itu bolehlah, tapi dalam keadaan terpaksa lah, ya. Begitu juga harus menggunakan pencelak mata yang dibuat daripada emas dan perak jika diberitahu oleh doktor yang adil bahawa dengan menggunakan pencelak mata itu sahaja matanya akan menjadi cerah. Ni contoh yang paling baik ni. Maknanya doktor pakar mengatakan sipulan-sipulan ni hanya boleh menggunakan tempat pencelaknya daripada emas untuk menjadikan matanya yang selama ini kabur supaya menjadi terang benderang, ya. Kemudian yang ketiga, haram mengupah dan mengambil upah untuk membuat bekas daripada emas dan perak. Ini satu peringatan juga ni, ya. Jadi mana kalau kita ni, kalau menempah tu, walaupun benda tu, ya, kita bayar, tetapi kalau sekiranya benda-benda ini memang sengaja nak buat pinggan, ya, membuat cawan, ya, kemudian bawa balik ke rumah, bukan nak ditayang, letakkan ke almari sebagai tanda, ya, kita ni adalah orang yang hebat dan sebagainya, ataupun diguna juga alat itu, ya, sudu daripada emas, cawan daripada emas, cancir daripada emas, semua ini hukumnya haram. Mengupah pun haram, mengambil upah pun haram, menggunakannya pun haram, ya. Yang keempat, tidak wajib menggantikan bekas tersebut ke atas orang yang merosakkannya. Ini seperti hukum merosak alat-alat bunyi-bunyian yang diharamkan. Itu dia. Ya, tapi kita kena berwaspadalah, ya. Maknanya walaupun betul, ya, dihukumkan tidak wajib mengganti, ya, tetapi bagi kita sebagai insan yang ada disiplin, ya, kita janganlah cuba nak tunjuk bahawa kita ini kononnya ekstrim dalam bab agama, ya. Kita bagilah nasihat, ya. Benda itu benda mungkar, betul, ya. Tapi sebaik-baiknya ialah kalau kita melihat sesuatu kemungkaran, memanglah falyughayyirhu biyadi. Man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadi. Ya, ini yang pertama lah ni. Tidak wajib mengganti. Dia cuba nak rosakkan juga. Tapi fa illam yastati fa bilisani. Kalau tak mampu, maka kita ubah dengan lidah. Maka sebaik-baiknya biarlah kita gunakan step yang kedua dulu, ya. Walaupun kita mampu untuk menggunakan step yang pertama, tapi biarlah kita ada disiplin dalam kita nak merubah sesuatu perkara mungkar, ya. Baik. Seterusnya perkara 5, haram penggunaan berarti haram juga menyimpan, ya. Bukan semata-mata haram tu diguna, tetapi simpan. Simpan bagaimana, tuan-tuan? Simpan dalam keadaan kita berbangga dengan benda tu. Tapi kalau kita simpan dibungkus dalam kotak ke, letak kat penjuru mana biar orang tak nampak, ya, tunggu dan waktu untuk kita jual,
Itu lainlah ya. Walaupun tidak menggunakannya. Ini mengikut kaul yang ashah ya. Kerana menyimpan itu membawa kepada penggunaan. Ya. Apa makna menyimpan itu membawa kepada penggunaan? Kalau kita simpan dalam almari, ya, kena pula yang datang ni kawan qarib, ya, kawan yang berjenama pula, bukan barang-barang saja berjenama. Kawan tu pun berjenama, suka kepada benda-benda yang berjenama. Akhirnya dikeluarkan untuk makan, minum tengah hari menggunakan emas perak tadi. Ini yang dikatakan haram menyimpan mengikut kaul yang ashah. Yang keenam, haram menggunakannya atau menaruh bejana di sadur dengan emas dan perak sekiranya dapat diambil balik sebahagian daripada emas atau perak tersebut. Ini maknanya kalau sekiranya bekas tu bukan emas, bekas tu biasa je zinc, ya, tapi disembur dengan emas. Ya. Sedangkan disadur itu ataupun disembur boleh diambil balik, mana boleh dibuka balik, ya. Maka juga dihukumkan haram. Jika diletakkan bejana itu ke atas api, mana dia boleh tanggal. Jika tidak dapat diambil, katalah sebati, ya, contohnya macam yang dah sebati, emas dengan besi tu ataupun zinc tu dah sebati dah. Apa contohnya? Contohnya seperti apa dah sebut tadi, ya, mana sesuatu yang dicampur emas dengan zinc tu dah sebati, dah tak boleh ditanggalkan, dah tak boleh dah. Dah menjadi satu logam yang berbeza, ya. Logam tu pun dikatakan emas pun tidak, zinc pun tidak, ya. Jadi maknanya kalau begitu keadaannya, maka tidaklah menjadi haram, ya. Perkara seterusnya, perkara 7, perbuatan menyadur dengan emas ataupun perak adalah haram mutlaqan, ya. Demikian juga memberi dan mengambil upah daripadanya. Jadi mana kalaulah perbuatan melakukan perbuatan itu pun haram, upahnya, mengambil upah ataupun memberi upah itu pun dikira sebagai perbuatan mengambil upah daripada perbuatan haram, ya. Yang ke-8, tidak haram bejana emas yang disadurkan dengan tembaga, ya, atau seumpamanya. Ya, kalaulah disadur dengan tembaga atau seumpamanya, ya, tidak haram bejana emas, ya. Bejana emas tu disadur dengan tembaga atau seumpamanya jika dapat diambil balik sebahagian daripada tembaga atau seumpamanya, ya. Jadi maksudnya gini, dia ni nak melindungi bejana emas, ya. Nak melindungi, nak dibuang sayang, ya. Emas mahal kan, perak pun mahal, tapi disadur dengan benda yang bukan emas, iaitu tembaga. Ya, tembaga ni maknanya dia punya dia punya nilai lebih rendah daripada emas, ya, supaya tidak nampak emasnya tu, maka ini hukumnya tidak haram, ya. Jika dapat diambil balik sebahagian daripada tembaga atau seumpamanya itu sekiranya bejana tersebut diletakkan ke atas api, ya. Begitu juga dengan bejana emas atau perak yang dikaratkan. Karat ni bukannya karat dicampurkan, sekira-kira karat tersebut dapat menutupnya pada zahir dan batin dan dapat diambil sebahagian daripada karat itu jika diletakkan bejana itu ke atas api. Apa yang kita dapat simpulkan di sini ialah bekas daripada emas ataupun perak kemudian disalut, ya, dengan tembaga, ya, ataupun sesuatu yang bukan emas lah, ya, platinum ke, ya, walaupun platinum lebih mahal, tapi disalut dengan tujuan supaya tidak nampak emasnya tu. Itu memang diharuskan, ya, diharuskan dan tidak dihukumkan haram, ya. Perkara berikut, perkara 9, harus menggunakan bejana selain daripada emas atau perak
yang dibuat daripada permata. Permata ni apa? Yakut lah, batu nilam, marjan ataupun batu karang, ataupun zabarjad, akuarium ataupun akik dan seumpamanya. Ini pun barang-barang yang berkualiti juga ni, benda-benda yang berkualiti, benda-benda ada nilai, tapi diguna untuk menjadi bekas cawan ke, daripada akik, daripada yakut ke, pinggan ke. Ini hukumnya adalah harus, tidak dihukumkan haram. Saya minta izin sekejap, lari sendiri kamu. Okey. Tamam, Ustaz Hadi, minta tolong anak untuk betulkan. Jadi maknanya kalau benda-benda yang dikatakan daripada yakut tadi, yakut ataupun marjan atau zabarjad, ini adalah benda-benda antik juga ni, dibuatlah daripada akik, katalah cawan, ataupun pinggan, contohlah, maka ini tidaklah dihukumkan haram, bahkan harus, sebagaimana emas dan perak tadi dihukumkan adalah haram. Yang ke-10, haram menggunakan bejana yang ditampal dengan perak sekiranya besar tampalan itu mengikut uruf, maknanya bekas tu adalah bekas zinc tapi sengaja ditampal dengan emas, dibuat satu bunga perhiasan pula di tampalan tadi, kenapa dikatakan haram? Kerana tujuannya di situ ialah untuk menjadi perhiasan, tetapi sekiranya besar disebabkan hajat, semata-mata ditampal itu untuk mencantumkan, katalah retak, retak ke ataupun belah ke, diletak emas, untuk mencantumkan supaya tidak sumbing ataupun tidak bocor, disebabkan hajat, itu adalah dihukumkan harus, Okey, bagaimana kalau kecil, kecil, tapi tujuannya untuk perhiasan. Kalau besar tadi untuk perhiasan haram, tapi kalau kecil, letak macam apa, bintang kecil saja, tapi tujuannya adalah perhiasan. Jika kecil dari segi uruf tetapi ia menjadi perhiasan, tetap masih dihukumkan sebagai makruh, Perkara yang seterusnya 11, jika tampalan tersebut daripada emas adalah haram mutlaqan, memang confirm lah, tidak diharuskan. Jadi apa yang penting kepada kita, tuan-tuan, dalam masalah bekas, ataupun dalam masalah peralatan pinggan mangkuk, keperluan kita dalam melaksanakan bab persiapan peralatan untuk makan minum ni, kita kena elakkanlah daripada menggunakan alat-alat yang berasal daripada emas dan perak, eloklah kita gunakan alat biasa saja, yang kalau hari ini memang boleh dikatakan banyak lagi benda-benda yang harus kita gunakan sebagai perkakas peralatan alat makan minum kita di rumah, Baik, kita sambung terus kepada bersugi, perkara 56, bersugi, bersugi ini ialah untuk membersihkan, bermatlamat untuk membersihkan mulut kita, mulut kita setelah kita makan sesuatu yang sedap, yang ada bau-bau petai dan sebagainya, ataupun kita bangun tidur, jadi tentu macam-macam bau. Tapi sekarang ni alhamdulillah dengan kita pakai face mask, kita tak bau apa pun, kita tak bau apa pun, tapi ketika mana tak ada face mask dulu, boleh katakan macam-macam, macam-macam bau, kita sendiri pun rasa bau mulut kita. Tetapi kalau pakai face mask ni, sendiri-sendirilah yang bau, jadi maknanya bersugi ni adalah perkara sunnah,
Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah, muttafaqun ala sihhatihi. Maksudnya apa? Kalaulah tidak menjadi satu keberatan kepada umatku, nescaya aku akan suruh mereka bersiwak ataupun bersugi setiap kali hendak menunaikan solat. Jadi siwak ni tuan-tuan adalah alat untuk kita membersihkan mulut, ya. Tapi bukannya berus gigi, ya. Kalau berus gigi tu kalau kita untuk cuci gigi kita dengan powder tu lain lah, ya, dengan sebut gigi, ya. Tapi ni siwak ialah jenis kayu irak, ya, kayu irak yang dia ada debunya tu. Debunya tu ada bau yang kalau melekat di celah-celah gigi kita ataupun di gusi kita, dia akan menjadikan harum, ya, harum semerbak, ya, mulut kita, ya. Jadi bersugi ni adalah perkara yang sunnah, ya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan selalunya, ya, bawa kayu sugi, ya, untuk kita bersugi, ya, ketika mana melakukan sesuatu kerja yang baru, ya. Di sini dinyatakan bersugi hukumnya adalah sunat, ya, pada setiap perbuatan ataupun keadaan, ya. Satu, dikatakan sangat digalakkan bersugi pertama ketika hendak membaca Al-Quran, ya. Kita nak baca Quran, bersugi supaya mulut kita, ya, wangi, ya, wangi dengan sugi tadilah, ya. Yang kedua, ketika nak solat, ketika nak tidur, ketika nak berwudu, ketika nak membaca hadis dan berzikir, ketika memasuki Kaabah, ketika memasuki rumah, ketika hendak bersama dengan isteri, ketika lapar. Ketika lapar tu memanglah, ya, mana kalau kita lapar tu, apa yang ada pada perut kita tu naik semua ke atas, kan. Jadi bau macam-macam lah. Ketika dahaga, begitulah juga apabila seseorang yang ketika hampir meninggal, ya, bagi memudahkan roh keluar daripada badan, ya. Ketika musafir, ketika kembali daripada musafir, ya. Ketika sebelum gelincir matahari bagi orang yang berpuasa, ketika berubah bau mulut, ya. Ketika jaga dari tidur, ya, dan ketika gigi menjadi kekuningan. Ini adalah perkara-perkara yang disunatkan kita untuk bersugi, ya. Keterangan 1, alif, bersugi setelah gelincir matahari bagi orang yang berpuasa, sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat, adalah makruh, ya. Dikatakan bersugi setelah gelincir matahari. Gelincir matahari pukul apa tu? Iaitu ketika mana masuk waktu zuhur, ya. Ini mengikut pandangan siapa? Pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Tapi hilang makruh setelah jatuh matahari. Mana dah masuk waktu maghrib, hilanglah makruhnya. Tetapi pandangan Imam An-Nawawi lain pula. Ni, ya. Mengikut pandangan Imam An-Nawawi, tak ada hukum makruh, ya, dalam bab bersugi, sama ada sebelum atau selepas gelincir matahari. Ini pandangan orang bujang ni, ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah memang dia mempertahankan kebujangannya sehingga wafat, ya. Jadi apapun pandangan dia, ya. Andai kata kalau tuan-tuan katalah bulan Ramadan, ya, atau ketika puasa, ya, orang tanya, makruh ni bersugi? Tak, saya berpegang pada Imam Nawawi. Tak apalah, ya. Itu kerana apa? Kerana ini pun Imam Nawawi adalah sebagai orang yang berpegang kuat pada pandangan Imam ataupun berpegang pada mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Yang kedua, sunat bersugi dengan tangan kanan. Maknanya apabila kita pegang kayu sugi itu, ya, kita pegang di tangan kanan, ya. Kemudian kita mulakan, ya, pihak sebelah kanan dulu. Maknanya mulut belah kanan dulu, ya, kita tonyo kat dalam tu.
Lepas tu dilalukan secara perlahan ke atas langit-langit, ya, di atas gusi, gigi dan lidah. Ratalah sampai ke kiri. Jadi maknanya macam kita gosok gigi jugalah, ya, tapi mula-mula dilalukan ke mulut dulu, ya, ke mulut dulu, kat bibir, ya, kemudian ke langit, ya. Jadi ratalah. Jadi maknanya macam orang tahnik jugalah, ya. Orang tahnik tu kan maknanya kita letakkan jari telunjuk kita ni ke langit kanak-kanak, ya. Macam itulah juga ketika bersugi. Artinya jangan lupa maknanya ketika apabila memegang kayu sugi tu, kita lalukan kayu sugi tu ke langit, ke langit kita. Kemudian di gusi, di gigi, kemudian di luar tu gigi belah luar, daripada kanan terus ke kiri sehinggalah rata, ya. Okey. Kemudian perkara 57, ya. Saya rasa kita akan berhenti dulu perkara 57. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Yang penting maknanya apa yang telah kita ulang kaji, ya, saya kata ulang kaji di sini ialah daripada bab air tadi, ya, air yang dikatakan mutanajis, ya, kemudian diikuti pula dengan cara menyucikan kulit, ya. Kemudian air yang tidak menjadikan najis itu iaitu yang 2 kolah. Kemudian penggunaan bejana, ya, bejana yang digunakan untuk kita simpan air ataupun untuk kita makan, minum dan sebagainya, dan ditutup dengan bersugi, sunat-sunat bersugi, ya. Jadi saya kira ada persoalan ke? Kan tak ada lagi tu. Tak ada persoalan, ya. Maknanya andai kata kalau akan datang kalau ada persoalan pun boleh juga, ya, andai kata, ya. Apapun maknanya mudah-mudahan apa yang telah kita sama-sama dapat mengulang kaji ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sama-sama mengingatkan semula. Dan kalau boleh sampaikanlah kepada mereka yang tidak dapat turut serta dalam kumpulan kita ni, ya, mudah-mudahan akan sama-sama kita mengembangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapkan jutaan terima kasih kepada yang amat dihormati Sahibus Samahah Datuk Setia Haji Muhammad Tamis bin Abdul Wahid, mantan Mufti Selangor, di atas penyampaian pengajian sebentar tadi, dan diharapkan kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, semoga dapat mengambil manfaat daripada pengisian yang disampaikan dan dapat dikongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan di media sosial Facebook terutamanya dan YouTube, diharapkan dapat sharekan kita punya video kita ini, rakaman video kita ini melalui FB dan ataupun YouTube masing-masing, supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat dan kita bersama-sama merebut peluang untuk kita memperoleh jariah ilmu ini, insya-Allah. Akhir kalam, sebelum kita menutup kelas kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.